dihimpunkan dengan asar 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Nak masuk tu punya lama. Dah. Sedangkan kalau mengaji kitab Matla'ul Badrin, ulama bagi kaedah mudah dah. Baca kitab Matla' bagi Syekh Ismail Daud. Dia kata apa? Jamak qasar kalau kita buat jamak takdim. Tarik asar ke zuhur. Niatnya mudah. Allah, aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas takbir ni kata, aku nak himpun sembahyang zuhur dengan asar. Dah turun sujud 2 rakaat, dah bagi salam, sunat kita pindah selangkah. Kenapa sunat pindah selangkah? Maklum bila jamak qasar ni kita sembahyang di tempat berbeza. Dan kata Nabi, tiap-tiap tempat sujud kelak akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Bermakna bila kita pindah tu, niat nak sujud tempat lain lah. Fahaman ibarat. Asar pula. Allah, aku solat fardu asar 2 rakaat. Sudah. Allahu Akbar. Dah. Nak bagi mudah dulu bagi faham. Bermakna yang wajib cuma 3. Kerana Allah Ta'ala tu pun tak wajib. Melainkan Jumaat kena tambah imam ataupun makmum. Dah? Kalau tak ada ni bermakna tak sah sembahyang. Baik, setakat ni fahaman ibarat. Tak faham tanya, tak tanya faham. Dah? Seperti biasa, tuan-tuan tak payah tunggu di hujung kuliah. Tengah-tengah mengaji ni tak faham tanya. Habis masalah yang kedua. Yang ketiga, kita masuk pula pada cerita 36 ni. Dalam masalah qasad ta'arud ta'yin ni tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab fiqh, ulama memecahkan pula kepada 3 cara niat ni. Daripada 36 tadi, asalnya daripada 3. Yang pertama, nama niatnya niat kamaliyah. Niat yang paling sempurna yang dilakukan oleh para nabi dan para wali. Bagaimana mereka memasukkan qasad ta'arud ta'yin dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Sempurna Allahu Akbar melengkapi qasad ta'arud ta'yin. Dah? Yang ni kita tak mampu buat sebab kita bukan martabat wali, bukan martabat nabi. 1. Yang kedua, contoh niat yang kedua dipanggil niat tauzi'iyah. Baik, yang ni jaga. Apa dia niat tauzi'iyah? Yakni memecahkan niat kepada 2 lafaz. Memecahkan niat kepada 2 lafaz. Contoh begini. Ketika tuan-tuan baca Allah pada lidah, Allah, dah, berkata pada hati qasad, aku sembahyang. Ketika kita baca akbar, berkata pula pada hati ta'arud dengan ta'yin, fardu zuhur. Dah? Sebab yang wajib 3 je. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kata ulama, yang tauzi'iyah ni, orang ni nak tiru macam kamaliyah tapi tak jadi. Tu ceritanya. Dia nak tiru macam kamaliyah. Sebab kamaliyah ni sempurna niat dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Dia nak cuba buat tapi tak jadi sebab tak sampai martabat. Macam mana contoh? Ketika dia baca Allah, dalam hati kata aku sembahyang. Akbar fardu zuhur. Dah? Maka barang siapa yang melakukan niat tauzi'iyah, kalau sebelum ini tuan-tuan buat, maka sembahyang tuan-tuan sah. Dah. Tapi terima tak terima, wallahu a'lam. Sebab apa? Kita lakukan niat dalam keadaan jahil. Tapi kalau bermula pada hari ini dan akan datang, kalau tuan-tuan buat lagi niat begini, jawabannya tak sah sembahyang. Dah. Tak sah sembahyang. Kenapa tak sah sembahyang? Kerana niat ni tuan-tuan perkataan ke? Dah. Niat ni pertuturan ke? Dah. Niat ni lafaz ke? Dah. Tuan-tuan tahu belaka dah, niat ni merupakan lintasan. Dalam kitab fiqh dia cerita mudah. Bila mana lintasan ni sifat dia tak boleh pecah. Dah. Kaedah kata bila lintasan ni sifat dia tak boleh pecah. Kalau perkataan sifat dia boleh pecah. Sebab tu ulama kata barang siapa buat niat tauzi'iyah, ini yang mengakibatkan sembahyang dia tidak sah. Kerana apa? Kerana pecahnya niat kepada 2 perkataan. Dalam Allah ada qasad, dalam akbar ada ta'arud dengan ta'yin. Ini yang ulama mengatakan sehingga membatalkan sembahyang. Baik. Timbul satu masalah. Kesimpulannya ustaz,
Habis tu majoriti yang mengaji orang awam pada hari ni banyak yang melakukan niat begini. Yang tadi ustaz kata niat ni bukan perkataan, niat ni bukan pertuturan, niat ni bukan lapas tetapi merupakan lintasan. Persoalan yang ketiga pula bila cerita bab lintasan ni tuan-tuan, adakah lintasan ni boleh datang begitu sahaja? Tak. Sebab tu ulama menggariskan ada niat yang ketiga, namanya niat urfiyah. Dah? Bermakna tadi 36 betul. Kita tolak satu dekat kamaliyah tinggal 35. Tauzi'iyah tak boleh pakai, tak sah semayang, maka tinggal 35. Nak cerita bab bercakap tadi dah. Bermakna insya-Allah di whiteboard pada hari ni tuan-tuan boleh nampak 8. Yang bakinya boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Sabyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Nak cerita masalah bercakap tadi. Oh ustaz, kalau begitulah kiranya yang kata niat ni bukan perkataan, bukan pertuturan, bukan lapas pada hati. Habis bagaimana kami yang selama ni semayang yang bercakap, Allah, aku semayang fardu zuhur. Dah. Tadi ustaz kata, lapas niat ni bukan perkataan, bukan pertuturan dan bukanlah lafaz. Kesimpulannya tuan-tuan dah, nak sampai kepada hakikat niat yang sempurna, tuan-tuan kena bermula dengan perkataan dahulu. Inilah satu maklumat yang banyak kita tak tahu. Yang berbalah pada hari ni, dia kata salah ni mana boleh bercakap. Sebab itulah ada setengah-setengah orang tuan-tuan, dia masuk-masuk takbir, masuk-masuk barisan saja. Bukan barisan, masuk saf. Dah. Silap sebut hari ni salah faham. Allahu Akbar. Jangan masuk barisan. Tak redha. Baik. Masuk saf saja, masuk-masuk. Allahu Akbar. Tak ada niat langsung. Sebab apa? Dia kata niat ni pada ketika berjalan. Allahu Akbar dah. Dah, itu bukan niat. Tu namanya azam. Sebab yang dikatakan niat-niat kena bersamaan dengan perbuatan. Dah. Banyak kadang-kadang puak-puak jemaah tabligh beramal. Bukan salahnya jemaah tabligh, tok guru dia mengajar betul, tapi puak-puak ni mengaji tak habis. Dah. Banyak ketika mandi dia kata saya ni memang mandi nak pergi sembahyang maghrib ni. Dia kata niat dah terangkat ketika mandi. La ilaha illallah. Sampai-sampai saf sat lagi tak payah niat dah. Terus takbir Allahu Akbar. Yang itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Dah? Niat kena bersamaan dengan perbuatan. Contoh, bini kata, bang sat lagi lepas kuliah kita pergi Tesco. Bolehlah insya-Allah. Itu niat ke? Dah, itu namanya azam. Berharap nak pergi sesuatu. Yang kata niat, dah habis kuliah, bang, daripada balik rumah jomlah pergi Tesco terus, kita ambil kunci, kita start kereta terus pergi. Tu baru namanya ni niat bersamaan dengan perbuatan. Baik. Jadi kesimpulannya, bukanlah kita nak sampai kepada hakikat yang kata tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi Allahu Akbar itu sehingga kita boleh dia datang dengan sedemikian rupa. Bahkan kena bermula dengan perkataan. Contoh begini, kata Imam Abu Hasan Al-Shazili, zikir ni tuan-tuan asalnya lidah. Tengok dah, dia buat susum tu dah. Ingat kepada Allah ni. Sebab zikir ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Itu asal pujian. Serupa juga dengan Quran. Asal Quran yang turun tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Dah? Yang cerita dekat Muhammad ni Jibril. Dan Jibril bercerita di atas bahasanya Muhammad. Betul tak? Bila Jibril sampaikan kepada Nabi Nuh atas bahasa Nabi Nuh. Jibril sampaikan kepada Ibrahim atas bahasa Ibrahim. Dah? Jibril sampaikan kepada Adam atas bahasa Adam. Bahasa apa? Sudah. Adam bahasa apa? Bahasa Arab lah, sebab Adam baru turun dari syurga. Dah. Adam bukan cerita bahasa Urdu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu masalah bahasa Urdu ni pun tuan-tuan, kata ulama, dalam syurga besok akan digunakan bahasa Arab dan dalam neraka besok akan digunakan bahasa Urdu. Tuan-tuan jangan pegang perkataan ini dah. Dengar boleh. Sebab ada fakta yang pernah hamba baca di atas dalil-dalil yang ulama buat. Sebab tu Hindustan bahasa Urdu masyhur dekat dunia tuan-tuan dah. Rata-rata orang tahu bahasa Urdu. Baik. Kesimpulannya,
Asal zikir, asal ingat ke Tuhan ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Tapi nak sampai kepada martabat itu, dia perlu ada kaedah. Kata Abu Hasan Al-Syazili, asalnya zikir di lidah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah lidah, maka masuklah ke hati. Lidah bunyi Allah, hati bunyi Allah. Kemudian kekallah di lidah bersamaan dengan hati. Sama dah. Maka hilanglah di lidah, kekallah di hati. Mulut diam, hati duk puji Allah, 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 Allah. Ada lapas tak? Ada. Ada bunyi tak? Ada. Ada rupa lah Allah, ada bunyi. Kita rasa bunyi Allah, Allah. Sehingga datanglah satu masa, hilanglah bunyi, yang kekal hanya kepahaman. Akan datang satu masa nanti hilang bunyi Allah, Allah tu. Tetapi kita akan faham bagaimana khasiat, bagaimanakah zikir yang dikatakan bunyi Allah tadi. Yang tu mana-mana ustaz tak boleh ajar. Kalau ada ustaz boleh ajar masalah ni, ilmu tu ilmu yang batil. Bermakna tok guru dia boleh ajar syariat. Nak sampai kepada makam ini, ni ceritanya, ni jalannya. Jadi samalah juga, mana ada ustaz boleh ajar masalah niat. Sebab niat ni benda hakikat yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita boleh cerita macam mana syariatnya niat. Faham ke tak? Nampak macam pening je ni. Daripada panjang tadi ceritanya begini. Nak sampai hakikat niat yang kata tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi itu, perlu juga berawal dengan ada rupa, ada suara, ada bunyi. Maka lama-lama dia akan hilang. Baik, nak cerita tentang ada rupa, ada suara, ada bunyi, maka kita masuk kepada jenis niat yang ketiga, niat urfiyah. Urfiyah semuanya ada 35 contoh. 35 cara nak masuk. Cuma dari 35 kita cerita 8 saja. Mana 8? Yang pertama, bukan untuk amalan lagi, untuk dengar sahaja. Kita boleh masuk qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang pertama dipanggil huruf A. Bukan untuk amal, dengar sahaja. Contoh, dalam A ni masuk dah qasad ta'arud ta'yin. Nak cerita hebatnya niat dalam A pun boleh masuk dah. Satu, jangan buat dah, cerita sahaja. Yang kedua, ulama kata kita memasukkan qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang kedua, lam. Artinya ketika sebut di lidah lam, dah masuk dah, puk, qasad ta'arud ta'yin. Aku solat fardu subuh. Nak cerita hebatnya niat, dalam lam pun boleh masuk. Tapi payah kita nak beramal sebab gap dia terlampau sedikit. Pahaman ibarat. 2. Yang ketiga, inilah yang kita nak gunakan untuk amal. Maka dimasukkan niat qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang ketiga, lam. Artinya begini. Ketika tuan-tuan baca al, tuan-tuan kena biasakan sekarang lagi, ketika tuan-tuan baca al, maka hati duk diam. Duk diam Ketika baca Allah, maka masukkanlah qasad ta'arud ta'yin, masuk. Bila keluar daripada hu, bila keluar nak masuk ke hu, maka habis semua dah. Maka kita akan kekal qasad ta'arud ta'yin dalam huruf la. Contoh begini. Duk diam. Allahu Akbar. Bila sebut hu tu, hati kosong dah. Dengar dah? Bila sebut hu tu, hati kosong dah. Bermakna barang siapa beramal dengan kaedah begini, dia telah menggunakan kaedah yang ketiga daripada 35 kaedah di dalam kitab Hidayatus Sabiyan pada cara memasukkan niat. Sebab tu ulama cerita lam ni boleh baca sampai 14 harakat. Ni ceritanya. Sebab tu dia boleh baca sampai 14 harakat. Bagi mereka yang kurang biasa cara nak masuk niat, bacalah panjang, bercakaplah macam mana pun, maka tak membatalkan sembahyang selagi mana dia bercakap dalam huruf la. Baik, tengok perbezaan urfiyah dengan tauzi'iyah. Tadi tauzi'iyah dia bercakap tak? Tauzi'iyah tadi yang dia kata Allah, aku sembahyang akbar fardu zuhur, dia bercakap tak? Dia bercakap. Tapi sembahyang dia sah tak?
Tak sah. Yang ini Allah